Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kami daripada kumpulan 12 akan menerangkan secara ringkas bagi tajuk, definisi dan contoh hadis mutawatir dan ahad. Sebelum itu, izinkan kami untuk perkenalkan diri. Saya Fatih Nurhanisa binti Muhammad Wazir. Saya Izzatul Azwar binti Effendi. Saya Siti Aisyah binti Syatu. Saya akan menerangkan tentang pengenalan hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis merupakan sumber rujukan yang kedua selepas Al-Quran, di mana ianya sebagai landasan hukum hakam dan panduan di kalangan umat Islam. Al-Quran dan hadis merupakan sumber rujukan yang penting bagi umat Islam. Hadis mutawatir merupakan hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang ramai dan mustahil pada adat mereka mendustai hadis daripada Rasulullah SAW. Hadis ahad pula hadis yang tidak memenuhi syarat hadis mutawatir. Definisi hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis ahad ialah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang dan bersumberkan daripada Nabi SAW yang menurut periwayatannya tidak sampai kepada kriteria hadis mutawatir. Hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir atau tidak memenuhi sebahagian daripada syarat-syarat hadis mutawatir. Manakala hadis mutawatir adalah hadis sahih yang sejumlah besar orang pengikut akal dan dari segi adat mustahil mereka bersepakat untuk berdusta bermula dari awal sanad, pertengahan dan sehingga akhir. Hadis mutawatir juga diriwayatkan oleh perawi yang ramai dan juga hadis ini akan diterima dan diamalkan kerana kebenaran pada sumber-sumbernya yang boleh dipercayai tanpa perlu penyelidikan atau penelitian sama ada dari segi sanadnya atau matanya. Seterusnya, jenis hadis mutawatir dan jenis hadis ahad beserta contoh. Hadis mutawatir terbahagi kepada dua, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi ialah hadis yang makna dan lafaznya sama serta syarat-syarat yang memenuhi taraf mutawatir. Contoh hadis mutawatir lafzi ialah man kazaba ala mutahammadan falyatabawu muqaddahu minan nar. Bagi mutawatir maknawi pula, hadis yang maknanya sama tetapi lafaznya berbeza. Contoh hadis mutawatir maknawi ialah ma rafa Rasulullah SAW yadaihu hatta roi biyadi ibtiyahu fi syai'i min du'ahu illa fil ishtishqa. Manakala hadis ahad terbagi kepada tiga, yaitu hadis masyhur, hadis aziz dan hadis gharib. Hadis masyhur ialah tersebar atau terkenal, diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih dalam setiap tabaqah tetapi tidak mencapai taraf mutawatir. Hadis aziz pula ialah sedikit dan jarang, diriwayatkan oleh 2 orang perawi sama ada dalam satu tabaqah atau beberapa tabaqah sanad. Yang terakhir ialah hadis gharib yang bermaksud tunggal, diriwayatkan oleh seorang perawi pada mana-mana tabaqah. Ini adalah contoh hadis masyhur, aziz dan gharib. Bagi syarat hadis mutawatir, yang pertama adalah perkhabaran suatu hadis itu perlulah diterima melalui panca indera yang 5. Contohnya, seorang perawi itu berkata, kami dengar, sami'na, atau kami lihat, ra'ayna. Bagi syarat yang kedua pula adalah mesti diriwayatkan oleh perawi yang ramai. Ini menyebabkan para ulama banyak berbeza pendapat dengan jumlah perawinya. Maka para ulama telah menetapkannya seramai 4 orang, 5 orang, 20 orang maupun 40 orang. Terusnya, kita melihat kepada penghujahan bagi hadis mutawatir, iaitu dengan memberi faedah kepada ilmu daruri, yakni suatu keyakinan yang wajib diterima secara qat'i. Selain itu, semua hadis mutawatir ini diterima tanpa perlu disoal selidik terlebih dahulu tentang kedudukan perawinya. Oleh itu, hadis mutawatir ini mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hadis ahad. Manakala, penghujahan bagi hadis ahad pula adalah dengan memberi hukum secara nazari, yakni ilmu yang memerlukan kepada penelitian dan pembuktian. Dan dari aspek penerimaan dan penolakannya pula terbahagi kepada 2 jenis, iaitu hadis makbul dan hadis mardud. Hukum bagi hadis makbul boleh berhujah dan beramal dengannya, dan hukum bagi hadis mardud tidak boleh dijadikan sebagai hujah. Selanjutnya, kita beralih kepada hukum beramal dengan kedua-dua hadis ini. Hukum bagi hadis mutawatir yang pertama adalah wajib beramal dan diterima sebagai hujah. Yang kedua, hadis mutawatir ini sabit secara qat'i. Dan yang ketiga, hadis mutawatir adalah ilmu daruri yang tidak boleh dipertikaikan. Manakala, hukum bagi hadis ahad yang pertama adalah boleh beramal dan berhujah dengannya, tetapi tidak menjadi kufur bagi mereka yang tidak mengamalkan hadis ini. Yang kedua, hadis ahad yang bertaraf dhaif pula tidak boleh berhujah dengannya, namun masih boleh beramal
selama mengikut syarat-syarat yang tertentu. Dan yang ketiga, hadis masyhur, aziz dan gharib boleh beramal dan berhujah dengan syarat hadis tersebut istilah pada tahap yang sahih dan hasan. Kesimpulannya, para ulama hadis telah menetapkan bahawa hadis mutawatir ini mengandungi maklumat yang tepat dan tidak boleh dianggap sebagai palsu. Manakala hadis ahad yang sahih dari segi sanad dan matanya serta tidak bertentangan dengan akal, jumhur ulama telah memutuskan bahawa boleh beramal dengannya. Secara keseluruhannya, asas-asas ini telah memberi panduan kepada umat Islam dalam kehidupan untuk bertindak mengikut syariat Islam. Sekian saja daripada kumpulan kami.